الحمد لله القائل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhannya dan tinggalkan segala larangannya. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Jangan Hina Islam. Ma'asyiral muslimin, musuh-musuh Islam sering menjadikan agama yang suci ini sebagai sasaran dalam berbagai bentuk sindiran dan juga persepsi yang jauh terpesong daripada kebenaran adalah antara bentuk-bentuk penghinaan yang sering berlaku. Fenomena ini disokong oleh perbuatan biadab umat Islam itu sendiri yang bersikap acuh tak acuh terhadap ilmu agama, malah membiarkan diri dalam kejahilan dan ketirisan akhlak. Ada yang sanggup melakukan senda gurau terhadap hukum-hukum Islam, mengolok-olokkan syariat dan peraturan, malah mempermain-mainkan hukum untuk menghina syariat beragama. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 seperti yang dinyatakan di permulaan khutbah tadi, membawa maksud. Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini ada manusia yang suka mempermainkan kalimat Allah, malah mengeluarkan kenyataan dan pandangan yang bercanggah dengan akhlak dan akidah Islam. Tidak sedarkah mereka dengan kebiadaban sebegini mengundang kemurkaan Allah? Apakah mereka bahawa tindakan itu amat bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW? Tuan-tuan, dalam hal ini Allah menegaskan melalui firman-Nya dalam suratul An'am ayat 70, ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab siksa yang tidak terberi sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar semasa hidupnya. Hadirin yang dikasihi Allah, Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan menyatakan bahawa semua perkataan dan perbuatan yang terkandung di dalamnya sebarang penghinaan terhadap Allah, para Rasul, ayat-ayat Al-Quran dan peraturan agama Islam adalah membawa kepada murtad. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili pula menegaskan bahawa seorang Muslim yang mencerca
atau menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina mana-mana malaikat atau para nabi yang telah diutuskan, dianggap telah kufur. Ma'asyiral muslimin, keimanan kita akan terpelihara dan terbukti dengan cara meletakkan keutamaan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini termasuklah mempertahankan ajaran Islam, menghindari sebarang bentuk penghinaan terhadap Islam, dan sentiasa memelihara diri daripada sebarang perlakuan yang bertentangan dengan agama Islam. Benarlah sabda Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa Allah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Tiga perkara di mana sesiapa mempunyainya maka dia akan merasai kemanisan iman. Seseorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintainya, tidak mencintai seseorang melainkan kerananya, dan membenci untuk kembali ke kufuran seperti mana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana dikatakan sebagai menghina agama, ia boleh berlaku dengan banyak cara. Antaranya ialah pertama, perbuatan atau perkataan yang mencerca Allah Subhanahu wa taala, yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mempersendakan Al-Quran. Kedua, mempersenda dan meremehkan sebarang hukum agama yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Tiga, menghina Rasulullah SAW dalam apa jua bentuk. Ini kerana segala apa yang diterima daripada Rasulullah SAW adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang mengandungi segala aspek ajaran Islam. Keempat, enggan melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lima, menghina ajaran Islam yang bersifat qat'i dengan cara melalui perkataan, melalui komen, melalui ulasan atau tulisan, sama ada secara kesemuanya atau salah satu daripadanya. Dan yang keenamnya, tuan-tuan, mempermain-mainkan syiar Islam dan tidak menjaga adab terhadap perlakuan sunat dalam agama, seperti memperlekehkan seruan azan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, demi mempertahankan kemuliaan Islam ini, para pemimpin hendaklah sentiasa berperanan dan bersikap tegas berlandaskan nas, syariat serta peruntukan perundangan negara. Sebanyak 25 perkataan Islam dinyatakan jelas meliputi pelbagai aspek dalam keseluruhan 183 perkara dalam perlembagaan persekutuan. Ditambah pula dengan sekitar 30 kali perkataan agama dan perkataan syarak yang turut merujuk kepada Islam selaku agama persekutuan yang perlu difahami, dipatuhi dan dipelihara sepanjang masa. Semoga Allah terus mengurniakan kekuatan kepada para pemimpin dari berbagai peringkat untuk mempertahankan kesucian agama. Kita umat Islam harus mengambil berat berkenaan jenayah menghina dan mempermain-mainkan agama Islam. Ingatlah semua, menghina agama Islam merupakan suatu kesalahan jenayah syariah di semua negeri di Malaysia. Ma'asyiral muslimin, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar ingin mengemukakan penegasan, pengajaran dan pelantikan yang boleh kita tekuni, amati dan amalkan. Pertama, setiap orang Islam berkewajipan untuk menjaga kesucian agama Islam. Kedua, setiap orang Islam jangan sekali-kali mempersenda dan mengambil mudah tentang sebarang hukum agama seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Ketiga,
kita umat Islam hendaklah hormati dan taati sumber perundangan, keputusan dan ijma', qiyas dan fatwa mengenai hukum hakam serta hal ehwal kesejahteraan umat Islam yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, sentiasalah awasi diri kita ini dan juga ahli keluarga kita serta masyarakat sekeliling kita daripada menghina Islam atau mempersendak Allah dan Rasulnya, kerana ia termasuk dalam erti kata menyakiti Allah dan Rasulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diridai Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan untuk mereka azab siksa yang menghina. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Sidang muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan memang tidak lepas daripada kesilapan dan dosa, tetapi persoalannya sejauh mana kita berusaha menghindarinya dan bertekad untuk bertaubat serta tidak mengulangi semula. Ada dalam kalangan umat Islam yang bersikap sambil lewa dalam hal ini, malah ada yang menyedari dosa yang dilakukan tetapi masih menangguh hasrat untuk bertaubat dengan memberikan pelbagai alasan, sedangkan dosa dan maksiat yang dilakukan itu tidak akan memberi apa-apa ketenangan yang hakiki ke dalam jiwa pelakunya. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-birru ma atma'annat ilayhi an-nafsu wa atma'anna ilayhi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka
jiwa dan hati. Dosa adalah apa yang meresahkan jiwa dan meragukan hati, meskipun orang memberi fatwa membenarkanmu. Rawahu Ahmad. Tuan-tuan, kita perlu ketahui bahawa perbuatan dosa terbagi kepada dua, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil akan diampuni oleh Allah dengan segala amal kebaikan yang dilaksanakan, seperti solat fardu, membaca Al-Quran dan beristighfar. Sedangkan bagi dosa besar, ia tidak akan diampuni Allah kecualilah dengan melakukan taubat yang bersungguh-sungguh dengan penuh penyesalan dan azam tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Inilah yang dinamakan sebagai taubat nasuha. Oleh itu, setiap muslim hanya akan diampuni dengan melakukan taubat nasuha. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا kepada yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong ke-16 Sultan Abu Bakar Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kadzalika maulana Tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والداء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون